saja banjir besar menutup tirainya beberapa minggu lalu, puting beliung yang agak ekstrim pula telah berlaku di beberapa kawasan di Ipoh pada jam 6 petang, 30 Januari 2022. Kejadian ini telah berlaku dengan drastik. Ia telah menyebabkan kerosakan rumah dan harta benda yang teruk, namun belum ada laporan kemalangan jiwa setakat ini. Kejadian puting beliung sebegini bukanlah yang pertama berlaku di Malaysia. Ia telah terjadi beberapa kali di beberapa kawasan. Secara zahirnya Malaysia bukanlah negara yang kerap dilanda puting beliung seperti di Amerika, dan potensi untuk puting beliung yang berskala megah terbentuk di negara kita agak kurang, kerana geografi dan iklim di negara kita adalah berbeza. Namun, kita boleh perhatikan sejak era milenium ini semakin kerap kejadian puting beliung berskala lebih besar telah berlaku di Malaysia. Mungkin ada yang tak tahu bagaimana puting beliung boleh terbentuk. Kita fahami dulu bagaimana proses pembentukan puting beliung secara ringkas. Awan terhasil dari penyejatan, iaitu pengapungan udara panas yang lembap dari permukaan bumi ke langit. Udara panas ini terhasil dari pancaran haba panas matahari ke permukaan bumi. Kelembapan di dalam udara panas itu pula adalah dari molekul-molekul air yang ada di permukaan bumi. Jika atmosfera berada dalam keadaan yang tidak stabil, proses penyejatan ini akan berlaku dengan kadar yang lebih banyak kerana permukaan bumi menerima haba panas yang lebih tinggi dari matahari disebabkan lapisan atmosfera yang telah menjadi lebih nipis dari sebelumnya. Punca atmosfera menjadi lebih nipis adalah disebabkan kerosakan atmosfera yang diakibatkan oleh pencemaran udara dan juga suhu bumi yang lebih panas kesan dari hutan yang semakin berkurangan. Ia dipanggil sebagai pemanasan global. Maka, kesan dari situ ia boleh membentuk satu awan yang berskala lebih besar sehingga boleh mencapai ketinggian 15 km ke langit. Oleh itu, pada satu tahap apabila awan ini sudah berada pada tahap maksimumnya dan tidak mampu menampung lagi beban air dan partikel yang ada, akan berlakulah ribut petir. Tapi pada tahap tertentu, ia boleh menjadi ribut petir yang kuat dan menjulang ke langit. Ribut ini digelar supercells. Ribut ini yang mampu membentuk pusaran udara, kerana ribut ini mencetuskan tekanan angin yang kuat di bahagian atas dan tekanan angin yang lemah di bahagian bawah. Apabila angin menolak udara di dalam awan itu, udara itu akan berputar di antara angin yang kuat dan angin yang lemah secara melintang dan memanjang seperti silinder. Apabila ada tekanan udara panas dari permukaan bumi yang naik ke awan itu, maka udara panas ini mampu mengubah arah putaran udara sejuk di awan itu kerana berlaku satu daya penolakan yang bertentangan di antara udara panas dan sejuk. Ia dipanggil sebagai vortex, iaitu satu kejadian pusaran yang menyedut. Pusaran itu akan mula menegak kerana udara sejuk mula turun ke bawah dan udara panas naik ke awan, maka berlakulah pembentukan puting beliung kesan dari proses ini. Ia akan memberi impak yang sangat buruk jika puting beliung itu sangat kuat dan berlangsung lebih lama sehingga menjejaki permukaan bumi. Begitulah bagaimana puting beliung terbentuk. Tetapi kenapa sejak sedekat yang lalu ia semakin ekstrim dan agak kerap berlaku di Malaysia? Jawapannya adalah ia kesan dari pemanasan global. Pemanasan global ini adalah berpunca dari kerosakan alam yang disebabkan oleh manusia sendiri. Pembalakan adalah sebahagiannya. Selebihnya adalah dari pencemaran udara yang disebabkan oleh industri, pembakaran terbuka, pembuangan sampah tanpa pelupusan yang betul, dan pelbagai lagi. Kita sebagai rakyat juga salah satu yang menyumbang kepada situasi ini. Lihat saja pembuangan sampah yang merata-rata dan pembakaran sampah yang tak selamat untuk udara seperti sisa bahan kimia dan toksik.
Harus diingatkan, situasi ini bukan berlaku di Malaysia saja, tapi turut berlaku di kebanyakan negara di bumi ini. Kajian juga mendapati sejak sedekat yang lalu kadar tekanan angin di Ipoh semakin tinggi setiap tahun. Ia bukan petanda yang baik, namun kalau kita semua bersama-sama menjaga alam sekitar, mungkin kita mampu memulihkannya satu hari nanti. Semoga apa yang berlaku di Ipoh menjadi pengajaran kepada kita. Semoga mangsa bencana alam di Ipoh semuanya selamat dan bertabah dalam menghadapi dugaan ini. Sekian dari saya, Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.